Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Yang dihormati seluruh ahli jawatankuasa masjid Badar, ahli jawatankuasa Qaryah, pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita sambung balik perbincangan muzakarah kitab Kifayatul Mubtadi. Kau surat berapa itu? Sebelah ke? Betul tak? Kita tinggal sebelum Ramadan hari itu ni. Muka surat 16. Muka surat 16. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Ke-8 yang ke-8. Jadi 7 kita dah bincang. Wajib kita beriman Allah Ta'ala ada. Yang kedua, wajib beriman Allah sedia. Wajib kita beriman Allah kekal. Wajib kita beriman Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Wajib kita beriman Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih, tidak menumpang yang lain, tidak dijadikan oleh yang lain. Dan yang keenam, wajib kita beriman Allah Ta'ala itu asa. Kemudian yang ketujuh, wajib kita beriman Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Yang ke-8, wajib kita kena beriman iaitulah Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Jadi pada malam ni kita nak bincang tentang ilmu, sifat ilmu Allah Ta'ala yang maha termulia itu. Baik. Ke-8 yakni sifat yang ke-8 yang wajib di atas tiap-tiap kita mukallaf kena belajar. Yang pertama, sampai kita ni faham dan yakin. Yang kedua, wajib kita kena tahu dalil. Dan yang ketiga, wajib beriman. Wajib belajar sampai faham, wajib tahu dalil, dan wajib beriman. Baik. Ke-8 yakni yang ke-8, wajib kita tiap-tiap mukallaf. Wajib di sini wajib syarak. Maknanya wajib mesti kena buat. Kalau tak buat benda ni berdosa. Itu di atas pendapat yang muktamad. Setengah pendapat lagi ditakuti iman tu tidak sah. Ni bahaya lagi. Pendapat yang muktamad berdosa kalau tak buat benda ni. Wajib yakni wajib di atas jalan syarak. Kita tiap-tiap orang mukallaf yang berakal, yang cukup umur dan sampai suruhan dakwah, wajib apa? Percaya, beriman, dan i'tiqad, berpegang teguh keyakinan itu di dalam hati kita, bahwasanya tetap dan sabit, wajib yakni mesti bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan ilmu. Jadi wajib kita beriman
Allah Ta'ala mesti bersifat dengan ilmu. Pasal apa kita kena beriman Allah Ta'ala ada ilmu? Kerana Allah Ta'ala berfirman, wallahu bikulli syai'in alim. Bermula Allah Ta'ala bikulli syai', dengan tiap-tiap sesuatu, alimun, amat mengetahui ia. Maka sudah tentu Allah Ta'ala ada sifat ilmu. Artinya, arti ilmu itu mengetahui ataupun pengetahuan. Jadi yang tepat kita terjemah ilmu dengan makna sifat pengetahuan. Dengan sifat itu, dengan sifat pengetahuan, maka tugasnya mengetahui. Hasil daripada mengetahui semuanya maklumat di dalam ketahuan maklumat Allah Ta'ala. Jadi ilmu tu sifat pengetahuan yang ada pada Allah Ta'ala. Wajib kita beriman. Iaitu sifat ilmu Allah Ta'ala itu. Ini cara kita nak beriman, cara kita nak berpegang di hati, cara nak beramal. Macam mana kita nak beriman? Ilmu tu, ni cara kita beriman dalam hati kita, satu sifat yang ada. Ni. Jadi ilmu tu satu sifat yang ada, yang sempurna, yang qadim. Ilmu Allah Ta'ala itu qadim, sedia, bukan baharu macam kita. Yang berdiri, yakni yang ada ilmu tu pada zat Allah Ta'ala yang maha termulia. Ini cara kita beriman. Kita kena yakin dalam hati kita, di diri Allah tu ada sifat ilmu. Ilmu Allah Ta'ala itu sedia, bukan baharu. Ilmu Allah Ta'ala itu sempurna, tidak ada kekurangan. Ilmu Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk. Dan ilmu Allah Ta'ala itu kekal, tidak binasa. Itu cara kita beriman. Adanya ilmu di diri Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala itu sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk, dan kekal. Berbeza dengan ilmu kita. Ilmu kita ni baharu. Tu pula kena belajar. Kalau tak belajar, secara adatnya kita tak tahu. Nak buat apa pun, sama ada yang perkara yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat, lebih-lebih lagi kita kena belajar. Nak masak pun kena belajar, nak makan cara pun kena belajar. Nak berjalan pakai kasut, nak melangkah, nak berlari, semua kita kena belajar. Tu hak dunia. Apatah lagi, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan akhirat. Macam mana cara nak beriman, macam mana cara nak taat, beribadah. Itu wajib kita kena belajar ke semuanya. Jadi ilmu kita penuh dengan kekurangan. Kerana yang pertama, ilmu kita ni baharu. Yang kedua, kita kena belajar. Yang belajar tu semua bukannya kita faham ke semua. Kadang-kadang guru ajak 10, kita faham 7. Yang 7 tu bukan kita ingat semua. Kadang-kadang ingat 5, 2 lagi kita lupa. Maknanya ilmu kita ni terbatas, ilmu kita ni kurang, ilmu kita ni tidak sempurna, dan ilmu kita ni binasa. Adapun ilmu Allah Ta'ala yang maha termulia, sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk, lagi pula kekal, tidak binasa. Tidak binasa. Habis itu. Baik. Ilmu kita ni binasa. Binasa. 30 hari bulan 10 hari tu, pukul 5 petang, kita buat apa? Tak ingat. Binasa. Kita tak ingat. Adapun Allah Ta'ala ilmunya tak binasa, sedia, lagi pula kekal, tidak binasa. Itu sempurna. Ilmu Allah Ta'ala itu sempurna. Baik, habis. Tidak dapat diketahui hakikatnya, hakikat ilmu Allah Ta'ala itu. Wallahu a'lam.
Diri ilmu Allah Ta'ala tu seorang pun tak tahu, melainkan Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Bukan kata sifat Allah Ta'ala, sifat kita pun kita tak tahu macam mana ilmu tu. Ilmu tu duduk dalam dada kita. Macam mana ilmu? Tak tahu. Kalau operate pun nampak daging Macam mana ilmu? Wallahualam. Tu hak manusia. Lebih-lebih lagi hak Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi hak Allah Ta'ala. Kita tak dapat ketahui. Tidak dapat diketahui hakikatnya, hakikat ilmu Allah Ta'ala itu. Kita tak tahu hakikat sebenar macam mana, tetapi tetap seperti yang tersebut. Walaupun kita tak tahu hakikat yang sebenar, tetapi macam itulah hakikat yang hukum yang kita kena pegang di hati kita. Adanya ilmu di Allah Ta'ala sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk dan kekal. Allah Ta'ala mengetahui segala-gala, tidak ada yang tersembunyi. Itu wajib kita kena beriman macam tu. Hakikat dia kita tak tahu macam mana. Hakikat ilmu tu kita tak tahu macam mana diri sebenar. Cuma kita tahu, kita i'tiqad akan hukum kepada sifat ilmu itu. Hukumnya ada, sedia, sempurna, kekal. Itu hukum kepada sifat ilmu Allah Ta'ala. Habis. Ini masuk pula kepada tugas takluk sifat ilmu. Dengan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah sifat ilmu. Ia Allah Ta'ala mengetahui sekalian perkara. Dengan sifat ilmu, dengan sifat pengetahuan tu, maka Allah mengetahui sekalian perkara, yakni semua perkara. Tahu mana? Daripada nas Al-Quran, wallahu bikulli syai'in alim. Bermula Allah Ta'ala bikulli syai', dengan tiap-tiap sesuatu, alimun, amat mengetahui ia. Semua Allah Ta'ala tahu, tidak ada yang tersembunyi. Sama ada perkara yang wajib, seperti zat dirinya, diri Allah, dan sekalian sifat-sifatnya, sifat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengetahui. Jadi ilmu Allah Ta'ala tu tahu semua perkara. Semua tu apa dia? Termasuk perkara wajib, diri Allah dan sifatnya. Itu yang pertama. Atau perkara yang mustahil, yang tidak ada pada Allah Ta'ala, seperti segala sifat kekurangan di atasnya tidak ada di atas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu mustahil ni tak ada di diri dia. Tak ada lemah, tak ada pekak, tak ada buta, tak ada bisu, tak ada baharu. Allah Ta'ala tahu yang mustahil tu tidak ada pada Allah Ta'ala. Atau atau mengetahui perkara yang harus, seperti sekalian mungkin ini. Sekalian makhluk ni Allah Ta'ala tahu. Jadi Allah Ta'ala tahu habis semua perkara, sama ada benda wajib, diri Allah dan sifatnya, mustahil yang tidak ada pada dirinya, dan yang harus, sekalian makhluk, semua di dalam ilmu Allah Ta'ala. Habis. Tahu tu macam mana? Yakni mengetahui tu nyata bagi Allah Ta'ala sekalian perkara. Inilah dinamakan takluk ilmu, takluk inkishaf. Allah Ta'ala tahu tu dengan nyata, yakni tahu dengan makna yakin. Tahu dengan makna detail, tafsil, satu persatu. Allah Ta'ala mengetahui dengan detail. Contoh macam mana tahu dengan nyata ni? Tak sama dengan ilmu kita. Kita makhluk tahu di atas jalan umum sahaja. Allah Ta'ala tahu dengan jalan detail. Contoh makhluk ni tahu kita pergi beli beras 10 kilo. Kita tahu kata beras ni 10 kilo. Berapa biji? Kita tak bilang. Itu ilmu kita.
Kita tahu kata 10 kilo, tapi berapa biji kita tak tahu, kita tak bilang. Tetapi Allah Ta'ala mengetahui 10 kilo tu berapa biji. Sebab apa Allah Ta'ala tahu dengan detail? Kerana semua di dalam ketentuan dan perbuatan Allah yang maha termulia. Itu Allah Ta'ala tahu dengan detail. Nah. Kita tahu rambut ada atas kepala berapa lai. Kita tak tahu. Allah Ta'ala tahu berapa lai yang Allah Ta'ala buat rambut kita ni. Seorang daripada kita. Itu maknanya tahu dengan yakin. Tahu dengan detail. Ambil nas mana? Wallahu bi kulli syai'in alim. Kulli syai', dengan tiap-tiap sesuatu daripada makhluk, daripada semua perkara ni termasuk makhluk ini, Allah Ta'ala mengetahui. Baik. Itu orang arif billah, dia duduk dalam keadaan sentiasa sebagai hamba Allah Ta'ala dan mengingati Allah Ta'ala di setiap saat, setiap ketika, setiap tempat. Dan apa sahaja kelakuan mereka, sentiasa menjaga hak untuk mengingati Allah Ta'ala. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala tahu segalanya. Sama ada kita ni duduk seorang ke ataupun ramai ke, tetap kita ni menjadi hamba Allah Ta'ala. Walaupun orang tak tengok, kita duduk seorang-seorang, tetapi Allah tahu. Walaupun kita ramai ke, bilangan kita ni kecil ke, ataupun kita ni seorang diri ke, Allah Ta'ala tetap mengetahui. Maka sentiasa menjaga hubungan hak yang berkaitan dengan Allah Ta'ala dan hak yang berkaitan dengan sesama manusia. Hukukullah wa hukukul adami. Hak yang berkaitan dengan Allah Ta'ala dan hak yang berkaitan dengan anak Adam, semuanya terpelihara dengan iman yang sahih kepada Allah Ta'ala. Itu ma'rifah di sisi orang arif billah, di sisi orang yang mengenal Allah Ta'ala itu. Jadi i'tiqad kita sebagai akidah orang umum, orang awam ni, kita yakin Allah Ta'ala ada ilmu di dirinya. Ilmu Allah Ta'ala itu sedia sempurna, tak sama dengan makhluk kekal, dan mengetahui semua perkara. Tahu tu dengan nyata, dengan jelas, dengan tepat. Tidak ada satu pun kesamaran bagi Allah Ta'ala. Semuanya jelas. Habis. Kita tahu di atas jalan umum ya. Dan banyak hak kita tahu ni agak-agak saja. Macam mana? Selalu kita duduk sembang. Umur berapa dah? Agak-agak berapa? Saya agak-agak 60. Dia kata dekat-dekat 59. Kita tahu agak-agak Adapun Allah Ta'ala tahu dengan tepat. Akan sesuatu perkara itu, semuanya Allah Ta'ala mengetahui dengan tepat. Pasal apa jadi lagu tu? Kerana semua ini telah ditentu oleh Allah Ta'ala, telah dipilih oleh Allah Ta'ala sejak daripada azali. Habis. Kalau kita ni nama apa? Plan. Kita tak buat rumah lagi, tapi kita tahu dah nak buat pintu berapa, tingkap berapa, bumbung bentuk lagu mana. Kita tahu dah. Sampai masa kita buat macam tu. Allah Ta'ala tak buat lagi benda ni, tapi dia tahu dah. Saat lagi nak jadi apa, esok nak jadi apa, lusa nak jadi apa. Semua dia lah maklumat Allah Ta'ala. Macam mana tahu benda tak buat lagi? Tahu kerana semua ni telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Di dalam bahasanya namanya a'yanus sabitah. Semua maklumat itu telah diketahui oleh Allah sejak daripada azali lagi. Yakni mengetahui itu nyata bagi Allah Ta'ala sekalian perkara yang tersebut pada azali lagi. Bukan baharu. Allah Ta'ala tahu tu bukan masa baharu ni, dah sejak daripada azali lagi. Inilah
Allah Ta'ala tahu dengan nyata sejak daripada azali, dikatakan, dinamakan ta'luq, yang ini tugas ilmu, sifat ilmu Allah Ta'ala, tanjizi qadim, telah nyata sejak daripada azali. Telah Allah Ta'ala mengetahui sejak daripada azali lagi, bukan baru. Kita berbeza dengan kita. Apabila jadi suatu-satu perkara, barulah kita nyata. Itu namanya mazhar. Perkara yang Allah Ta'ala zahir kepada kita, baru kita nyata. Oh, hak macam ni Allah Ta'ala nak. Hak macam ni Allah Ta'ala tentu sejak daripada azali. Sampai masa baru kita tahu. Sampai masa baru kita tahu. Baik. Itu di dalam ilmu, maklumat Allah Ta'ala yang maha termulia, sejak daripada azali lagi. Baik. Dan wajib kita mukallaf percaya, beriman dan i'tiqad, berpegang teguh di dalam hati kita, tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan kepada ilmu itu, iaitu jahil. Subhanallah, Allah tidak jahil sekali-kali. Allah mesti ada ilmu, tidak jahil sekali-kali. Dan begitu juga pada makna kata jahil, seumpama lupa dan lalai, tidak ada pada Allah Ta'ala. Lupa ketika lupa itu ternafi ilmu, dan lalai ketika lalai manusia itu ternafi ilmu pada sesuatu perkara itu. Macam mana lupa? Kenuri kawan, dia WhatsApp dekat kita, dia kata sekian-sekian tarikh jemput mai kenuri. Dia panggil awal 2 minggu awal, kita lupa. Terlupa pada ketika itu menafikan ilmu dalam bab tu ketika itu. Kalau kita ingat, kita tak buat macam tu. Ni memang kita terlupa. Lupa maknanya ternafi ilmu dalam bab tu ketika itu. Begitu juga lalai. Lalai pun ternafi ilmu dalam bab tu ketika itu. Macam mana lalai? Kita tuang-tuang ayat, nak angkat pikat tamu, tersepak kapek, ayat tumpah. Mau ke ayat tumpah? Tak. Tapi pasal apa jadi? Lalai. Lalai pada makna ternafi ilmu dalam bab tu. Kita bukan nak mau jatuh, kita tak mau, tapi terjatuh juga. Pasal apa? Dengan sebab lalai kita. Lalai ni termasuk tidak berkehendak. Tidak berkehendak. Dan pada makna jahil itu termasuk syak tidak ada pada Allah, waham tidak ada pada Allah Ta'ala. Syak, waham, zon tidak ada pada Allah Ta'ala. Yang ada pada Allah Ta'ala ilmu dengan makna yakin. Ilmu dengan makna tahu dengan nyata, tepat, jelas, clear satu-satu perkara. Walaupun benda itu tersembunyi ni pada ilmu makhluk, tetapi nyata pada ilmu Allah Ta'ala. Gitu. Nyata pada ilmu Allah Ta'ala. Macam mana? Contoh, kita ni rasa sihat, pipi cek sangkut belakang, jantung ada sikit, kecil manis ada sikit, kita minta jauh lah. Tu orang tua-tua kata kami malas nak pergi hospital. Pasal apa? Kalau pi tu sakitnya macam tu punca orang tua-tua dulu-dulu dia tak mau pergi hospital. Kalau tak pergi sihat ya. Pi macam-macam sakit. Sakit ni kena pantang ni. Baik. Jadi ilmu Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya, walaupun makhluk itu, ilmu makhluk itu tak nyata, tetapi nyata bagi ilmu Allah Ta'ala. Baik. Jadi ilmu makhluk ni naqais, kekurangan. Adapun ilmu Allah Ta'ala kamal, sempurna.
Tetapi ada juga makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri kasyaf kepada mereka, dapat melihat ataupun memahami perkara yang tersembunyi. Ini nama kasyaf. Tapi tak ramai dapat. Orang-orang yang tertentu sahaja. Contoh, macam mana? Ada orang tu Allah Ta'ala buka hijab, nampak jin. Macam almarhum Datuk Harundin. Nak pergi masuk kedai ni, dia kata jangan masuk. Jom kita patah pergi kedai lain. Orang tanya, Tuan Guru sebab apa? Tadi kita mula-mula nak berhenti kedai ni, tiba-tiba tak jadi. Dia kata saya nampak monyet duk kencing dalam makanan. Jin yang berbentuk monyet, pelarih kedai tu, kencing di dalam makanan. Nah tu kita nak makan ni, kita kena tanya hati kita. Rasa-rasa sedap ke tak hati kita ni? Clear. Nampak orang pun beriman belaka ni, surau pun ada. InsyaAllah tak apa. Tengok-tengok, pelik. Nampak hati kita macam berat nak masuk. Nampak macam semacam ya. Tanya hati kita dulu, tengok dulu keadaan, barulah kita buat keputusan. Sebab kita ni tak dibuka kasyaf. Ada orang yang dibuka kasyaf, alhamdulillah. Tapi kalau dibuka kasyaf pun payah juga, berat juga. Pi sana nampak jin, pi sini nampak jin, lorat juga. Kita ni nak pening dengan manusia pun tak larat pening, macam-macam perangai. Nak pening dengan jin pula. Gitu. Dan ada firasat mukmin yang mana perkara yang lagi akan berlaku dia dapat rasa. Seperti Habib Abu Bakar Al-Adni, Yaman. Dia karang kitab tahun 2015. Dia kata akan datang penyakit akhir zaman yang namanya virus corona. Yang mana virus ini terjadi dengan asbab yang pertama politik, yang kedua sosial, dan yang ketiga ekonomi. 2015, 2019 jadi. Ini orang panggil firasat mukmin yang Allah Ta'ala gerakkan kepada hati awliya, kekasih-kekasih dia. Jadi kalau tak jadi, kita pening. Apabila jadi, nyata apa Allah Ta'ala buka rahsia kepada kekasih dia sebahagian, dibuka, nyata berlaku. Seperti Rasul kita punya mukjizat, mengkhabarkan peristiwa yang berkaitan dengan akhir zaman. Maka apabila maila ni, jadi. Tetapi hak Allah Ta'ala itu ilmu yang sempurna. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang syak, tidak ada yang zon, tidak ada yang waham, tidak ada lupa, lalai ataupun tersalah anggapan. Tidak ada. Yang ada pada Allah Ta'ala ilmu dengan makna yakin. Habis itu. Walaupun kita sembunyi, tetapi maklumat yang Allah Ta'ala ada, kita tak boleh sembunyi sesuatu daripada Allah Ta'ala. Orang boleh kita muhung, tetapi Allah Ta'ala kita tak boleh muhung. Pasal Allah Ta'ala tahu segala-galanya, tiap-tiap sesuatu, sehingga kan batin kita pun diketahui oleh Allah Ta'ala. Itu orang arif billah, dia sentiasa menjaga hak dia dengan Allah Ta'ala. Walaupun orang tak tahu, Allah Ta'ala tetap tahu. Sehingga kan dalam batin hati kita pun kita kena jaga. Kerana Nabi bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ahsabikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tak pandang, tak nilai kepada rupa paras seseorang, tak nilai kepada keturunan seseorang, tidak menilai pada harta seseorang, tetapi tempat Allah Ta'ala lihat dan menilai itu adalah hati seseorang. Adilnya Allah Ta'ala. Kalau pandang lihat ukur kepada ukuran muka, nanya kita, tak segak. Kalau Allah Ta'ala nilai dengan keturunan, nanya kita hak keturunan tak berapa elok.
Kalau Allah Ta'ala nilai dengan harta, naya kita yang tak berapa ada harta. Tetapi Allah itu adil. Kerana Allah Ta'ala menilai seseorang hamba itu dengan hati dan amal kita. Kerana hati dan amal ni kita boleh baiki. Kalau muka nak perbaiki ke mana lah? Kalau keturunan nak perbaiki ke mana lah? Tak boleh lah. Tetapi adilnya Allah Ta'ala, kerana hati kita, kita boleh baiki, kita boleh perbaik. Begitu juga amal kita, kita boleh baiki akan amal yang kita lakukan. Tu kadang-kadang orang tanya, kami ni tak tahu nak buat apa lepas pencen-pencen ni, nak buat apa pun tak tahu. Abang kata dua. Persiapan kita ni dua. Yang pertama, baiki hati supaya menjadi ikhlas sebagai hamba Allah Ta'ala yang benar. Yang kedua, baiki amal kita untuk bekalan kepada, membawa kepada alam barzah. Itu saja. Baiki hati kita, apa baik? Hak mana hak tak baik tu? Hak takabur, kita kena jadi tawadhu. Hak yang riak, kena jadi ikhlas. Ujub, kita kena buang sifat ujub itu supaya menjadi ikhlas. Kena mujahadah, kena menjaga hati, kena berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala jadikan kita ni hamba Allah Ta'ala yang benar, supaya kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan hati yang sejahtera sebagai hamba Allah Ta'ala yang benar. Habis. Gitu. Baik. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan kepada sifat ilmu Allah Ta'ala itu, iaitu jahil. Subhanallah, Allah Ta'ala tidak jahil. Dan pada makna jahil pun tidak ada. Seumpama lupa tidak berlaku pada Allah, lalai tidak ada pada Allah Ta'ala, dan syak, zon, waham tidak ada pada Allah Ta'ala. Yang ada pada Allah Ta'ala maklumat yang nyata, yang yakin, yang jelas. Tidak ada yang kesamaran. Macam mana? Seperti seseorang itu, sejak daripada azali, alam ni tak ada lagi, Nabi Adam pun tak ada lagi, Allah Ta'ala dah tahu. Contohnya benda tu tak ada lagi. Contohnya cucu kita. Cucu lagu mana kita pun tak kahwin lagi. Contohnya anak kita berapa orang pun kita tak tahu. Nak kahwin dengan siapa pun kita tak tahu lagi. Tapi semua tu telah di dalam maklumat Allah Ta'ala. Contohnya, si seseorang ni namanya, contohnya Omar. Dia akan lahir di Kedah, bukan negeri lain. Dia akan dilahirkan, payah tunjuk contoh hak yang kena reka-reka ni. Kita ambil contoh yang nyata. Almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala rahmati dan Allah Ta'ala memperluaskan akan kuburnya, dan Allah Ta'ala memberi nikmat kepadanya dengan keberkatan junjungan mulia kita Nabi SAW. Moga-moga beliau mendapat syafaat, dan moga-moga Allah Ta'ala matikan kita juga dalam keadaan husnul khatimah seperti beliau. Azan dulu, kita sambung balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawan kepada ilmu, iaitu jahil. Subhanallah, Allah Ta'ala tidak jahil sekali-kali. Dan begitu juga tidak ada lupa dan lalai, kerana lupa dan lalai itu termasuk dalam kata jahil juga. Dan begitu juga zan, syak, waham tidak ada pada Allah Ta'ala. Yang ada pada Allah ilmu dengan makna yakin. Contoh yang kita sebutkan tadi, Allah Ta'ala tahu semua perkara ni sejak daripada azali, walaupun alam ini tidak ada lagi. Nabi Adam belum ada lagi. Sebagai contoh, guru kita almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau dilahirkan di Indonesia, kemudian belajar ketika usia 20 tahun, 20-an, pergi ke India. Kemudian daripada Indonesia, tiba-tiba Allah Ta'ala takdir Syekh Nikmat, almarhum Syekh Nikmat Derang pergi ke India, kenal dengan Syekh Fahmi di sana, dan minta Syekh Fahmi ni sebelum balik ke Indonesia singgah dulu di Derang supaya mengambil pengalaman. Nak balik ke Indonesia, nak buka pondok terus, baik ambil pengalaman dulu di tempat orang, barulah buka pondok di tempat sendiri. Maka takdir Allah Ta'ala, dia tengok, dia terpengaruh, almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ni, dia terpengaruh dengan pemikiran Syekh Nikmat. Maka dia pun terima apa yang Syekh Nikmat syorkan, maka dia mai ke Derang. Maka di situ bermulalah pada tahun 1980-an lebih, 1980 lebih. Maka bermulalah perkahwinan beliau dengan ustazah yang belajar dengan Syekh Nikmat di situ. Kemudian dah lama dah, barulah dia minta izin nak balik ke Banjar untuk buka pondok pesantren di sana. Jadi Syekh Fahmi meninggalkan 5 pesantren di Sumatera. Di Banjar tu dia ada 5 pondok. Pasal apa banyak sangat, dan kan dia mengajak, dan macam mana dia buat? Dia ajar anak-anak murid sampai yang boleh menjadi guru, maka guru ni dibagi-bahagikan tugas. Kawan ni di sini, kawan ni di sini, kawan ni murid ni di sini jaga pondok ni. 5 di Banjar dan 1 di Sabah, jadi 6. Kemudian rumah di Derang 1, jadi 7 tempat. Menjadi pusat Syekh mengajar, dan di lain-lain daurah di masjid di surau tu tak kira lagi.
Maka takdirnya balik. Stroke 3 kali. Kali yang pertama alhamdulillah lega, kali yang kedua lega, buat macam mana? Di samping ambil ubat doktor, senaman mengikut apa yang disarankan oleh doktor, maka beliau yakin panggil anak-anak muridnya sembahyang hajat. Kerana ud'uni astajib lakum. Berdoalah, nescaya Allah Ta'ala akan terima. Sembahyang hajat, baca Yasin, dan di samping baca Burdah Imam Busiri. Nah, kali pertama alhamdulillah lega, kali yang kedua kena stroke, buat macam tu juga, ambil ubat doktor, sembahyang hajat, baca Yasin, baca Burdah. Lega kali yang kedua. Kali yang ketiga Allah Ta'ala takdir jatuh di Banjarmasin beberapa kali, sehat sikit, balik ke Kedah kali yang terakhir pada bulan 2 tahun 2021 baru ni. Sebelum nak balik sambut hari jadi di Banjar, dalam ucapan dia kata kalau boleh-boleh saya nak meninggal umur 63, umur kewafatan Rasul, dan kalau boleh-boleh saya nak meninggal Rabiul Awal. Maka dia baliklah mai ke Derang bulan 2. Kemudian duduk beberapa lama di sini, baru lega daripada boleh bergerak sikit-sikit. Serangan stroke kali yang ketiga, buat lagu tu juga, ambil ubat, senaman, sembahyang hajat, baca Yasin, dan panggil anak-anak murid untuk baca Burdah. Dan kali yang terakhir ni dia buat 6 kali majlis rasmi bacaan Burdah. Tiap-tiap hari Jumaat malam Sabtu, seolah-olah majlis yang terakhir bagi beliau dengan anak-anak murid yang ada di sebelah utara ni. Tiap-tiap hari Jumaat malam Sabtu dia buat majlis Burdah. Guna duit sendiri, belanja jamu orang makan, panggil baca Burdah, pakat perhimpun. Lepas tu alhamdulillah lega, boleh balik ke Banjar bulan Syawal. Bila balik di sana, di bangunan pasar tren baru tu dia lukis plan. Di sini masjid, di sini nak buat tafiz, di sini perkuburan. Ya. Maka takdirnya balik bulan Syawal, bulan Rabiul Awal, lebih kurang 5 bulan lah, dekat-dekat. Maka 26 hari bulan 10 tu beliau sembahyang yang terakhir berjemaah dengan anak-anak murid di surau sebelum daripada koma. Sakit teruk dah. Tapi nak amalkan sunnah, nak sembahyang jemaah juga, dipimpin oleh anak dan pelajar, pergi ke surau dalam keadaan uzur, sembahyang berjemaah. Last 26 hari bulan 10. Lepas tu balik ke rumah, sembahyang Isya, lepas tu nak ambil uduk. Walaupun sakit, tetapi almarhum tetap menjaga sunnah, masuk dengan kaki kiri dengan doa, kemudian dipimpin masuk ke dalam tandas, ambil uduk dengan sempurna sunnah, berdoa dengan sempurna sunnah, keluar daripada tandas berdoa sunnah dengan sempurna. Lah kemudian terus koma, tak sedarkan diri. 26 hari bulan 10 tak sedar diri, lepas ambil uduk dengan sempurna, mengamalkan sunnah tadi, sampailah 30 hari bulan 10 bersamaan 23 Rabiul Awal, Allah Ta'ala jemput beliau untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah memberi kepada beliau iaitulah cita-cita hajatnya meninggal umur 63. Allah Ta'ala kurniakan meninggal bulan Rabiul Awal, Allah Ta'ala kurniakan, dan nak dikebumikan di tepi tafiz, kerana dia kata saya nak dengar orang baca Quran ketika saya di alam barzakh. Semua tu Allah Ta'ala sempurnakan. Husnul khatimah. Moga-moga kita pun dapat keadaan husnul khatimah. Ini orang bijak. Orang yang bijak 3 syarat. An ya'rifa khaliqahu. Yang pertama, orang bijak ni kenal Allah. Yang kedua, an ya'rifa ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu. Dia kenal benda tu mudarat ataupun manfaat. Dan yang ketiga, an ya'rifa ahwalahu ba'dal maut. Fikir keadaannya setelah mati. Semalam saya jumpa anak beliau di Batu Sembilan dalam satu majlis.
dia bagi tahu Abuya mewasiatkan beberapa perkara, dan perkara yang paling berat iaitulah anak dia yang berada di Banjar, anak lelaki yang sulung berusia 20 tahun, dia beri wasiat kena belajar sampai ke peringkat yang tinggi, minta tolong anak-anak murid dia support kepada anak dia untuk belajar sampai berjaya ke tahap peringkat yang tertinggi, dan beliau kena menjadi Syekhul Ma'had, kena jadi mudir kepada Ma'had di Banjar. Tu pemikiran. Dan dia bagi wasiat pondok yang ada di Banjar tak boleh terima sistem, tak boleh duduk di bawah sistem kerajaan sampai hari kiamat. Wasiat dia macam tu. Dan banyak lagi lah. Ustaz Ali, anak beliau di Derang, tengah menyusun wasiat-wasiat almarhum Abuya. Pemikiran dia, apa yang dia nak kepada dakwah dan seumpamanya, tu dia susun wasiat dia yang terakhir, karangan dia yang terakhir, genap usiaku 63 tahun. Dia ceritalah pengalaman dia duduk di India, Syekh Nikmat pi balik Madeira. Itu dia cerita sampai yang akhir ni wasiat dia. Tu Allah Ta'ala tahu bila tu, sejak daripada azali. Nabi Adam AS pun tak wujud lagi, telah Allah Ta'ala ketahui. Dan apa yang terjadi itu Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala tentu, dan Allah Ta'ala tahu. Tahu tu satu persatu perjalanan itu dengan nyata. Sampai masa barulah kita faham, oh macam ni hak Allah Ta'ala kehendak, hak Allah Ta'ala susun dan seumpamanya. Dalil atas yang demikian itu, Allah Ta'ala ada ilmu, tidak jahil. Firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in alim, artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suatu amat mengetahui. Allah Ta'ala tahu tiap-tiap sesuatu itu dengan tepat, jelas sejak daripada azali. Atau dalil atas yang demikian itu, Allah Ta'ala ada ilmu, tidak jahil, iaitulah baharu sekalian alam ini. Adanya alam, berubahnya alam ni menunjukkan Allah Ta'ala itu ada ilmu yang sempurna. Kalau tak boleh buat alam ni. Kalau tak, kita tak boleh buat alam. Kalau tak, Allah Ta'ala tak buat alam ni. Kalau Allah Ta'ala jahil, alam ni tak jadi. Maka alam ni jadi dengan sempurna. Itu menunjukkan Allah Ta'ala ada ilmu yang sempurna yang mentadbir alam ini. Tengok apa yang ada pada diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, dia kenal Allah Ta'ala. Hebat kejadian Allah kepada kita. Allah Ta'ala buat kita ni sebaik-baik kejadian. Kita ada telinga, boleh dengar dan tapis suara. Kita ada mata, boleh lihat. Lepas tu pula daging kita dibalut dengan kulit, yang mana makhluk tak boleh buat benda ni. Orang kecil manis potong kaki, nak buat kaki hak macam Allah buat, tak boleh. Hak ada uratnya, dagingnya, darahnya, tulangnya. Pijak benda yang kasar sakit. Apabila pijak benda-benda yang dia rasa geli. Hak manusia buat sama tak Allah buat? Tak sama. Dan boleh tak manusia buat hak macam Allah buat? Tak boleh. Boleh tak buat roh supaya kita hidup terus tak mati? Tak boleh. Ini menunjukkan Allah Ta'ala buat sesuatu tu dengan ilmu yang sempurna, yang mana manusia tak boleh buat. Walaupun secanggih mana teknologi kita yang ada sekarang ni, tak boleh nak buat roh. Kalau boleh buat, senang. Gaya nak mati, buah balik. Gaya nak mati, buah balik. Tak ada yang mati. Tak boleh. Jadi ini menunjukkan Allah Ta'ala ada ilmu yang sempurna. Lepas tu berlaku macam-macam alam sekarang ni, ini menunjukkan Allah Ta'ala mampu buat. Yang sempurna pun Allah boleh buat. Begitu juga keadaan gempa bumi dan seumpamanya, Allah Ta'ala kuasa buat. Ini menunjukkan Allah Ta'ala itu kuasa, dan kita ni berhajat, kita ni memerlukan Allah Ta'ala. Kita memerlukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat corona, tak selesai-selesai lagi. Sehebat mana teknologi kita, tak akan selesai sekiranya Allah Ta'ala tak selesaikan. Kalau Allah Ta'ala tak mau, kalau Allah Ta'ala tak buat, tak akan selesai. Sehebat mana aturan kita sekalipun, perairan kita pun, kalau Allah Ta'ala nak perkara itu terjadi, akan terjadi. Apa yang berlaku?
Dititih ayun. Habis. Pi tengok tak elok dah macam dulu. Dia jadi sama nak mandi ke mana? Tak boleh mandi hal ni. Sehebat mana sekalipun Allah Ta'ala lah yang mengatur, yang buat semua itu di dalam ilmu Allah Ta'ala yang sempurna. Jadi setakat ni dulu kita buat di sini. Ke-9, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.